Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak terus memperkasakan sektor pertanian dan makanan di negeri ini dengan pengurusan pertanian yang baharu dan cekap menerusi sistem pengurus ladang atau farm managers. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, pendekatan menggunakan inovasi teknologi ini penting bagi menjana pendapatan kepada negeri dan rakyat. Menurutnya, inisiatif pertanian moden hanya perlu dikawal menerusi inovasi teknologi pertanian baharu. Pengurus ladang, bukan petani. Kalaunya pengurus manager lah nyaya. Kini tu masih petani. Kalaunya dah jadi pengurus peladang, nya ada kebun 10 hektar. Nya ada tempat ofisnya, nya kontrol air, semua pakai iPad. Kontrol air lah, kepanasannya, kesejukannya lah, semuanya kontrol. Nya nguruskan ladang. Dan ladangnya adalah diurus dengan teknologi. Itulah disebut sebagai inovasi. Si ada pakai cangkul lagi. Nak ya semua keluar dari pipe. Rumput pun semua nyampun profil rumput masuk dalam datanya. Jadi ini cara kita. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Sarawak Agrofest 2023 di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu kerajaan negeri akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk mengubah lanskap industri makanan di negeri ini. Jelasnya ini kerana sektor makanan merupakan faktor penting dalam menjamin keterjaminan makanan kepada rakyat di Malaysia. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap pengerusi Sarawak Agrofest 2023 Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Timbalan-Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak menjelaskan peruntukan sebanyak RM1 bilion diperlukan bagi pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran kawasan jelapang padi di kawasan Sri Aman. Katanya lokasi yang dikenal pasti bagi penanaman padi secara besar-besaran itu ialah di kawasan Lingga, Banting di Sri Aman. Tegas Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari, inisiatif itu sekaligus menjamin kelestarian industri padi dan beras di Sarawak. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peruntukan tahunan bagi projek penanaman padi di Sarawak akan dibincangkan dalam masa terdekat. Katanya beliau akan membincangkan perkara tersebut dengan Kabinet Persekutuan bagi pembangunan infrastruktur sistem pengairan dan saliran jelapang padi di negeri ini. Saya akan bawa balik untuk bincang dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Ekonomi dan juga Perdana Menteri supaya ada allocation on yearly basis supaya kita dapat menyiapkan all the irrigation and drainage system supaya kita dapat nanam khususnya di tempat-tempat yang disebut oleh Premier tadi. Padi zoning lah. Padi zoning ya. Maksudnya dulu betul. We start with yang Mada Hadik Sri Aman alone will be about 1 billion. So banyak tempat. So we'll work out the detail and see how we can work out yearly basis how much we can allocate. Laporan seterusnya, laluan alternatif dan jambatan sementara akan dibina secepat mungkin dalam tempoh sebulan ini bagi memastikan penduduk terjejas akibat jambatan Sungai Musa yang retak dan runtuh pada habis tidak terputus hubungan dalam jangka masa terlalu lama. Menurut Menteri Kejaraian Malaysia, Datuk Seri Alexander Natalinggi, bagi tindakan jangka masa panjang, beliau memberi tanggungjawab kepada Jabatan Kejaraian JKA Negeri Sarawak untuk mengenal pasti punca kerosakan tersebut dan mencari langkah yang sesuai dan tepat untuk membaiki jambatan tersebut. First is to ensure that the access is not interrupted for too long. Now we heard that there will be alternative route with perhaps building the Mary Bridge, which I'm happy about lah. Binida Malay wants to make sure that the people are not interrupted too much in terms of access into the areas that require this bridge. But for a longer term, we leave it to JKR to do a more professional approach towards investigation of the problem. Don't speculate on why it happened.
That's why I was asked by reporters why. I said I cannot say why because we have to depend on the final finding by the experts after the proper investigation. It's not fair to come to any conclusion. Yeah? Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa meninjau lokasi kejadian bersama Ahli Dewan Undang Negeri Adun Katibas Lidam Asan pada Jumaat. Katanya walaupun jalan tersebut merupakan jalan negeri dan di bawah bidang kuasa JKR Negeri Sarawak, namun kementeriannya juga akan membantu dan memberi tumpuan lebih kepada masalah ini. Beliau juga Ahli Parlimen KAPI juga berharap supaya penduduk terkesan akibat bencana ini bersabar menunggu jalan alternatif dan jambatan sementara siap dibuat. Selanjutnya, semua pihak perlu bekerjasama dalam pengasakan penggunaan sistem tulisan Braille untuk melahirkan komuniti berilmu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah ini penting bagi membantu individu kurang upaya dalam menilai potensi dan keupayaan mereka. So we believe that untuk membantu seorang individu yang kurang upaya ini, kita lihat kepada potensi dan keupayaannya dan kita bina upaya tersebut, kita bantu sehingga ia dapat berkembang ke tahapan. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh seorang. We need to work together, the association, kemudian dari segi agensinya, daripada karyawannya, so orang yang mempunyai pakar dalam bidang together. So it takes a village to educate a child. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan bengkel literasi Braille di Galeri Pustaka Negeri Sarawak di sini pada Jumaat. Datuk Seri Fatimah menambah dengan menguasai penulisan Braille, individu yang bermasalah dapat mengakses maklumat yang terdapat di sekeliling mereka. Justru tambahnya, dengan adanya bengkel seperti itu, ia boleh merapatkan jurang di antara orang awam dengan golongan keupayaan penglihatan. Untuk rekod statistik menunjukkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, pendaftaran bagi orang kurang upaya kategori penglihatan di seluruh Sarawak sehingga September 2023 adalah seramai 5,287 orang, iaitu sebanyak 11% daripada statistik keseluruhan orang kurang upaya OKU berdaftar. Perkembangan di Bintango, sebanyak 3 lagi projek transformasi luar bandar RTP melibatkan peruntukan sebanyak RM235,000 akan dilaksanakan di kawasan Bintango. Projek-projek tersebut adalah naik taraf prasarana Jalan Utama Rumah Badindang Sungai Selidap bernilai RM100,000, naik taraf pagar sekolah SJK 6Q Sungai Kedup bernilai RM50,000 dan naik taraf Jalan Utama ke SJK Cina Kung Cheng Sungai Mador dengan kos RM85,000. Baru-baru ini diadakan simbolik penyerahan tapak projek itu oleh penolong jurutera awam Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serikeh Nur Salmah dan Anastasia kepada kontraktor yang telah dilantik dan turut disaksikan oleh Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing. Datuk Ding mengucapkan terima kasih kepada JKR bahagian Serikeh kerana sentiasa memberi kerjasama dan komitmen memastikan pelaksanaan projek RTP mengikut komponen yang telah diluluskan. Beliau juga berharap projek tersebut dapat disiapkan oleh kontraktor mengikut tempoh pelaksanaan yang telah ditetapkan dan menyeru Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang memainkan peranan memantau pelaksanaan projek pada setiap masa. Di Tatau pula, Sekolah Kebangsaan SK Tatau telah menganjurkan pelbagai aktiviti sempena program penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan baru-baru ini bagi menerapkan semangat patriotik kepada kalangan generasi muda. Menurut Guru Besar SK Tatau Ibai Aning, program ini diadakan bagi menutup sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat SK Tatau yang diadakan sejak Julai yang lalu. Katanya sambutan Bulan Kemerdekaan diadakan untuk menyemarakkan semangat kecintaan kepada negara dan menghayati apa itu erti kemerdekaan. Jelas beliau, nilai integriti mesti dipupuk sejak di bangku sekolah kerana di masa akan datang mereka inilah yang mengurus sebuah organisasi dengan penuh amanah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Lukas, saksikan sorotan majlis perasmian bengkel literasi Braille di Galeri Pustaka Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Lukas.